Okay, so kita sambung lagi. Graf. Soalan ni pun kadang-kadang ditanya dalam SPM. Graf histogram. Rajah histogram. Rajah 14 menunjukkan suatu histogram yang mewakili tinggi. So, yang ni tinggi. Dalam cm bagi 84 permainan yang dihasilkan di sebuah kilang. Okey. Yang ini number of toys, bilangan permainan, dan yang ni tinggi. Okey, histogram ni graf dia bar macam ni, bar rapat-rapat macam ni. Ini histogram. So kat sini dia akan bagi 4 juga soalan, A, B, C, D. Kita tengok yang A dulu. A dia selalu akan suruh kita isi dalam table. Berdasarkan rajah 14, lengkapkan jadual 14 di ruang jawapan. So yang ni selalu dia akan bagi, dan selalu dia akan bagi yang atas ni. So kita boleh terus tulis yang bawah. Macam mana kita nak tulis? First kali kita tengok tinggi. Ini kita panggil selang kelas. Yang ni kita panggil dia selang kelas. Okey, yang ni sepadan atas, kekerapan dan juga kekerapan longgokan. So selang kelas kita nak tengok daripada ni range 41 sampai 50. Maksud dia 41 sampai 50 ni berapa? Maksud dia selang berapa? So kita start daripada 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 10. Dan yang kedua pun kita kita selang 10 juga. So 50 kat sini 51. 51 sampai 51, 52, 53 sampai 10 kali. Then balas 60. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Alright, so 61 sampai 70, 71 sampai 80, selang 10, 10, 10. 81 sampai 90, 91 sampai 100, 101 sampai 110, 111 sampai 120. Okey. Selang kelas dia. Yang kedua kita buat sempadan atas. Macam mana kita nak buat sempadan atas? Sempadan atas ni kita kena first kali. Okey, cuba kita try yang dia dah bagi dulu. Betul tak? Dapat tak sama jawapan? 50 tambah 51 bahagi dengan 2. 50 tambah dengan 51 bahagi dengan 2. 50.5. Betul. So yang kedua pun dan seterusnya sama juga. 60 tambah 61. Yang atas ni tambah dengan yang bawah ni bahagi dengan 2. 60 tambah 61 bahagi dengan 2. Dapat 60.5. So yang kedua, yang ketiga pun sama. 70 ni tambah dengan 71 bahagi dengan 2. 70 tambah 71 bahagi 2. 70.5. 80.5. Samalah bawah ni pun. Okey, tapi kalau tak confident macam ni, buat satu-satu. Okey, kira satu-satu. Ini untuk sempadan atas. Yang ketiga pula kita cari kekerapan. Kekerapan ni yang kosong. Daripada 41 sampai 45 dia kosong. Maksud dia kita tengok graf yang dia bagi dekat soalan. Yang ni. Kekerapan. Okey, dalam lingkungan 51 sampai 60. Kita tengok kat sini 51 sampai 60. Ni 55 kan? Kat sini mesti 50. Sini mesti 60. Jadi antara dalam 51 sampai 60 dia mesti duduk dalam range ni. So kita tengok dia punya bar ni berapa kat sini. Tengok yang paling kat atas ni Ni 6. Ni 5 bawah ni. Atas ni 6. So kekerapan dia adalah 6. Okey. Seterusnya tengok macam tu juga. 61 sampai 70. So kita tengok 61 sampai 70 kat dalam ni lah. Yang kedua ni, bar yang kedua. Lepas tu kita ambil yang atas dia. Ni 10. So tulis 10.
Yang seterusnya pun sama juga. 71 sampai 80. Bar yang ketiga ni. Ni 15 ni 16. So ni 16. Kita buat sampai habis. Sampai bar yang last kali tu. Um, 81 sampai 90. Alright, ni 24. Yang ni 20. Yang ni 6. 5 ke 6? Okey, 6. Dan last sekali. Yang ni 2. Okey. 0, 6, 10, 16, 24, 20, 6, 2. Okey, berdasarkan yang ni kita isi dekat sini. Dan kekerapan longgokan. Kekerapan longgokan ni maksudnya tambah kekerapan ni. Okey, kita start dengan 0 sebab atas ni 0 kan. So yang ni 0. 0 tambah dengan 6 dapat 6. 6 tambah dengan 10 dapat 16. 16 tambah 16 32. 32 tambah 24 dapat 56. Ni tambah yang ni dapat 76. 76 tambah 6 82. 82 tambah 2 84. Yang ni tambah. Okey, kita panggil kekerapan longgokan. Ini kekerapan saja, ini kekerapan longgokan. Okey, settle. Dah settle ni dapatlah markah. Okey, tengok. A kita dah dapat markah. So, kalau betul semua dapat 4 markah. B. Settle A, dia nak B. Hitung min anggaran tinggi bagi sebuah permainan. Maksudnya dia nak min. Okey, kalau min dia punya formula yang ni. Okey. Min formula dia jumlah kekerapan darab dengan titik tengah. Lepas tu bahagi dengan kekerapan. Jumlah kekerapan lah yang ni pun. Jumlah kekerapan, okey, cuba totalkan dekat sini. Kekerapan kita ni, cuba totalkan semua. 6 tambah 10 tambah 16 tambah 24 tambah 20 tambah 6 tambah 2. 84. Okey, total dia 84. Kita nak tengok betul tak 84. Kita dapat total kekerapan 84 dan dekat soalan dia bagi ni 84 permainan. Kalau betul, maksudnya apa yang kita isi ni semua ni betul lah. Alright, so min. Bila min, formula dia macam ni. Then kita kena buat darab tambah. Macam mana nak darab tambah? Apa yang nak ambil untuk darab dan tambah tu? Okey, kekerapan darab titik tengah. Kat sini dia tak bagi titik tengah. Kalau dia tak bagi dekat soalan ataupun dia tak bagi dekat table yang kita isi tadi, kita kena cari sendiri. Kita kena tambah sikit dekat tepi. Dia dalam SPM ke dalam exam nanti just tambah je. Tak kisahlah SPM ataupun exam biasa. Kalau dia tak suruh buat, untuk soalan yang kedua kita kena buat, just tambah kat tepi tu. So ni titik tengah. Macam mana kita nak buat titik tengah? Kita kena tambah dan juga bahagi 2. Tapi kita nak tambah yang mana? 41 tambah dengan 50 bahagi dengan 2. Untuk sempadan atas tadi kita buat atas dan bawah ni macam ni. Yang ni macam ni. Tapi untuk titik tengah kita kena ambil kiri dan kanan dia. Selang kelas. Okey, titik tengah kita tengok selang kelas. Okey, saya try yang bawah ni tau. Yang atas ni dah nanti takut pening. Okey. Yang ni 111 tambah 112 bahagi dengan 2. Macam sepadan atas juga. Cuma sepadan atas kita ambil atas dan bawah. Titik tengah kita ambil kiri dan kanan dia. 111 tambah 120 bahagi 2. Dapat 115.5. Sama juga yang lain pun. 111
10 tambah 110. 101 tambah 110 sama dengan bahagi 2. 105.5. Daripada atas sampai bawah buat macam tu semua. Alright. So kita punya titik tengah kita dapat sekejap. .5. Yang ni 55.5, 65.5, 75.5. Yang ni kira takut salah. 85.5, 95.5, 1055, 105.5. Okey. Dah dapat yang ni, baru kita buat masuk dalam ni. Ni kan formula dia. Jadi kita buatlah. Salin je balik. Okey, kekerapan darab dengan titik tengah. Ni darab dengan yang ni. Yang ni pun darab dengan yang ni. Darab dengan yang ni. Kita buat satu-satu. 0 darab kurungan 0 darab 45.5 tutup kurungan. Tambah salin semua ni. Okey, tambah buka kurungan balik, ambil 6 darab dengan titik tengah dia punya ni 55.5. 6 darab 55.5 tutup kurungan. Tambah 10 darab 65.5. Lepas tu 16 darab 75.5. Tambah 16 darab 75.5. Tambah lagi 24 darab dengan 85.5. Tambah lagi 20 darab 95.5. Buat sampai habis. 6 105.5 lagi tambah 2 darab 115.5. Okey. Ini tak payah ambil lah ni jawapan, ni jumlah dia. Dah habis. Yang ni darab ni. Okey. Lepas tu tak muat sorry. Saya tulis kat bawah ni. Bahagi ni ikut yang ni. Bahagi kekerapan. Kekerapan ni jumlah ni 84. So bahagi 84. Cuba cari jumlah ni yang kita buat kurungan-kurungan ni dulu. Masuk je dalam kalkulator. Masuk dalam kalkulator. Kurungan buat juga. Tutup kurungan. Tambah. Buka kurungan balik. 6 darab 55.5. Buat. Ulang-ulang sampailah habis. Okey. Make sure kurungan tu kena ada. Tambah 20 darab 95.5. Tambah lagi 6 darab 105.5. Tambah lagi 2 darab 115.5. Okey. Kita akan dapat 7022. So 7022 yang atas ni. Yang atas ni kita kira yang atas ni. Bahagi dengan 84. Ada formula dia. So jawapannya 70022 bahagi 84. Dapat 83,595. So kita bundarkan. Macam mana kita nak bundarkan? .5952. Selalunya jawapan ni kita akan ambil 2 desimal. Biasalah. Kat sini. Kita akan ambil 2 digit sahaja di belakang selepas titik ni. Lepas desimal ni perpuluhan. Kita akan ambil yang 9 ni. So, kita bundarkan, kita tengok yang belakang. Belakang dia besar daripada 5. Kalau besar daripada 5, maksudnya 5 ke atas. Bukan besar 5, 5 ke atas.
Belakang ni kalau 5 ke atas kita kena tambah 1. Dekat 9 ni tambah 1. So dia akan jadi, bila kita tambah 1, dia akan jadi 10. Betul tak? Bila 10, kita tambah kat tepi dia lagi 1. Ni 83.6. 60 lah sepatutnya. Tapi tak payah tulis lah kosong tu. 83.6 sahaja. Benda apa dia letak tadi soalan? cm. Sebab dalam soalan dia tanya anggaran tinggi. Okay, anggaran tinggi. Dia minta min anggaran tinggi. So tinggi dia pakai cm. So kita tulis lah 83.6 cm. Okay, itu untuk B. A settle, B settle. C dia kata refer graph on the next page. Maksudnya kita kena buat graph. Sini kita nak buat graph berdasarkan dia dah bagi dalam soalan. Nampak tak? Okay, soalan dia kata dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 cm pada paksi mengufuk, iaitu horizontal ni X, paksi kita ada apa sini X di sini, Y di sini. Macam ni, macam sekarang ni kita tengok kan, yang ni ke sini, yang ni X dan yang ni Y. So dia kata mengufuk 2 cm kepada 10 unit. Jadi untuk horizontal iaitu melintang X lah. Dan juga lagi satu 2 cm kepada 10 permainan pada paksi mencancang. Mencancang ni vertikal, menegak macam ni, paksi Y. Dia kata lukis satu ogif bagi data itu. Dia nak ogif. Kita ambil paper graph ataupun buat je yang belakang ni. Kalau print, guna sahaja yang belakang ni. Kalau tak print, kalau ada kertas graph, kita guna kertas graph. So, buatlah kertas graph. Untuk dalam kertas graf kita kena guna pembaris pula. Guna pensel. Jangan guna pen lah untuk ni plot ke, untuk guna dekat graf kena guna pensel. Jangan guna pen. Buat je tepi sekali. Nak ambil kat tengah ni pun boleh, tengah sikit kan. Tapi saya buat tepi je. Garis saya pada atas sampai bawah pun boleh, tak masalah. Nak buat atas satu ni pun boleh juga ni kat sini. Tapi saya buat tepi terus lah. Okey, yang ni dia kata kekerapan. Okey, atas ni kita ambil kekerapan longgokan untuk ogif. Dan yang di sini kita ambil tinggi. Jadi, apa yang kita nak kena buat? Kalau diminta ogif, dalam soalan dia bagi tahu dia nak ogif ni, OGIF ni. So, untuk belah sini kita ambil kekerapan dia kita ambil yang ni. Kekerapan longgokan kita ambil yang ni. 0, 6, 16 untuk kita plot. Tapi kita jangan tulis kat sini 0, 6, 16 semua jangan tulis kat sini macam tu. Dekat sini kita nak kena ikut yang dia bagi kat sini. Itulah motif dia. Dia cakap dengan menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit. Tak nampak yang ni 2 cm kepada 10 unit untuk mengufuk untuk paksi X ni. Jadi 2 cm 10 cm. Sepatutnya 10 unit ni. 10 unit. So di sini kita start dengan kosong. Kat hujung ni kita kosong kan. Ni Y, yang ni X kan. So kat sini kosong. Dia kata 2 cm 10 unit. 2 cm 10 unit
Ini 1 cm kotak kecil ni, 1 cm. So 2 cm kotak besar ni. Ni 1 cm, ni 2 cm, 10 unit. So ni 10. Sini 10 unit, maksud dia 2 cm kepada 10 unit, maksudnya diselang 10. 10, 20, 30, 40, macam tu. So sini 20, 30, 40 sampailah atas tu. Okey, saya buat sampai 120 ke atas ni. Lepas tu di bahagian bawah ni pula sama juga, soalan minta 2 cm kepada 10 unit. Okey, untuk yang bahagian bawah tu kita ambil yang ini, tinggi. Yang macam mana nak ambil tinggi? Kita ambil yang selang kelas, kita ambil yang belakang ni, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ni kan selang 10, 10, 10. Dalam soalan pun diminta 2 cm kepada 10. Permainan pada Pak Sin mencancang. Jadi kita start dengan 50. Dalam graf dalam table ni 50 kan yang paling atas ni, yang paling tinggi ni. Jadi 50 sampai yang ke bawah ni 120. Ni 52 cm juga. Ni 1 cm, ni 2 cm. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Okey, nampak sini. Lepas tu kita plotkan dia. Kita tengok yang 50. Kat sini 50. Dan dia punya kekerapan longgokan 50 ni kosong. Jadi kita plot kat sini. X dia 50. Kekerapan longgokan dia Y. Ni paksi Y. Dan paksi Y dia kosong. So 50 di sini, kosong di sini. Plot kat sini. Bukan kat sini ya. Kita akan plot kat sini. Sebab X dia kat sini. And then dia punya Y kosong. So bertentang. Ni bertembung di sini. Dan 60. Kita tengok 60 ni. Dia punya longgokan, kekerapan longgokan dia 6. So 60 dengan 6. 6 dia. Sini 10. Kotak kecil-kecil ni maksudnya dia selang satu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 kat sini. Kita bukan plot kat sini. Kita plot di sini. Sebab dia kata yang height dia 60. Kekerapan dia tu, longgokan tu, kekerapan longgokan 6. Jadi 6. Sini naik. Sini. Okey. Maksud dia bertembung tau. Sini dengan sini. 60x, Y dia 6. Ikut kepada soalan ni. Lagi 70 dengan 16. 70 ni dengan 16. 15, 16. 80 dengan 32. So 80 kita akan naik sampai jumpa 32. 31, 32. Okay. Lagi 90 sampai 56. 90 sampai 56. Pastikan kita plot betul-betul ya, tepat. 176. 175, 76 atasnya. Lepas tu 100 dah. 110 dengan 82. So 110 ni 82. 80 di sini. 81, 82. Lagi last 120. 120 dengan 84. 120, 84. Ni 82, 83, 84. Atas sikit je pada dia.
So macam mana kita nak buat? Dia punya graf sama juga, lembutkanlah tangan buat. Bagi kena tepat Ni dia lari dah. Macam tu. Graf dia akan jadi macam ni. Dia bukan straight, dia bukan nak buat graf straight macam tu kan. Dia lembutkan tangan sikit. Dia bukan straight line. Kalau linear, fungsi linear tu dia straight. Yang ni dia macam lekuk sikit macam tu. Okey, nampak kita punya graf ogive. Ni ogive. Daripada sini dia akan naik macam ni. Ini graf ogive. So kita dah buat untuk C sebab dia minta itu saja. Untuk C memang soalan dia diminta untuk lukiskan graf ni. Macam ni. So settle untuk C, dah dapatlah markah berapa? 4 markah. Okey. Last D. Apa yang diminta dekat D? Berdasarkan ogive yang dilukis di 14C. So graf kita tadi ni nyatakan kuartal ketiga. Third quartile. Quartile ni ada okey, untuk ogive dia boleh tanya 4 ataupun 3 soalan set. Okey, untuk kalau graf ogive ni dia boleh tanya sama ada quartile ni median ataupun julat antara quartile. Okey, untuk graf ogive, nampak? Graf ogive, kalau dia minta yang ni, soalan dia boleh bertukar-tukar. Sama ada dia akan tanya median ataupun dia akan tanya quartile. Okey, quartile. 1, 3. Maksud dia akan tanya third quartile ataupun first quartile. Yang ketiga dia akan tanya, mungkin dia akan tanya, tak tanya tiga, dia akan tanya salah satu, julat antara quartile ni. Okey. Macam mana kita nak cari? Okey, tengok soalan diminta third quartile ni. So kalau third quartile ni kita cari dalam graf. Saya akan tunjuk semua, tapi saya akan tunjuk yang diminta dulu. Third. Bila third quartile, kita tengok graf kita. Dia punya formula kan untuk nombor 2. Kalau kuartal yang pertama, formula dia adalah 1/4 darab dengan jumlah data. Ini formula untuk first quartile. Ini kuartal yang ketiga, third quartile ni. Dia punya formula 3/4 darab dengan jumlah data. Alright. So di sini kita akan tengok
jumlah data kita adalah ni. Kan graf OJ daripada bawah ni sampai atas. Yang paling atas ni berapa? Yang paling atas tadi kita 84 ni. Okey, 84. So yang paling last tadi kita ni 84. Jumlah data kita. Ni kekerapan 84 jumlah data. So 1/4. Oh ni untuk 1. Okey, 1/4 dah 84. Ni yang soalan minta third quartile kan. So bagi darab 3/4, maksud dia 3 bahagi 4. Sama ada kita nak buat 3/4 darab dengan 84 pun boleh, akan dapat jawapan 63. Ataupun 3 bahagi 4 sama dengan darab dengan 84. Sama juga. Okey, cara tekan kalkulator tu. So ni 63. Bukan itu sahaja, bukan takat tu je. Ada lagi. Apa lagi yang dia nak? Tadi kita kira dapat 63. So 63 kita ambil dekat graf kita ni, bahagian paksi Y kita, kekerapan longgokan, ambil jawapan tu 63. So 63 kita ambil sini. Ni 60, 61, 62, 63. Sini kan. Dan kita ke kanan untuk sentuh kita punya graf ni, untuk sentuh lekuk kita ni yang kita buat tadi. 63. Okey. Buatlah garis putus-putus sampai kena kita punya ni line ni. Dan bila dah kena line ni, kita tarik pula ke bawah. Saya punya graf memang kena line hijau ni. Jadi berapa? 90, 91, 92, 93. 93. Saya dapat yang ni 93. Jadi jawapan dia adalah 93. Itu sahaja. Tapi tengok soalan dia minta apa. Yang ni akan jadi cm. Sebab graf kita tinggi. Tinggi memang dalam cm. Dan soalan dia bagi dalam cm. Okay, so 93 cm. Tapi ikut kita punya lekuk tu, kadang-kadang kita dengan orang tak sama. Kadang-kadang kita buat kan dia macam lari sikit, kadang terlebih sikit. Ada yang dapat 93.5. Ada yang dapat 93.3. Maksudnya dia tak duduk tepat dekat line hijau, dia duduk ke dalam sikit, ke luar sikit. Jadi nak dekat dengan dia pun masih diterima. 93.4 ke, 93.1 ke, boleh diterima. Ataupun 92.9. Nak dekat dengan dia, kita boleh terima. Jadi settle untuk kuartal 3. Soalan ni dah habis. Okey, untuk soalan histogram ni. So dapatlah markah. Markah dia agak besar. 4, 3, 4, 1. 12 markah. So, okey, contoh kalau dia minta first quartile. Macam mana kita nak buat? Sama juga macam yang ni, sama. Kita akan dapat 1/4. Ini contohlah soalan kalau minta first quartile kan. 1/4 darab dengan 84 dapat 21. Jadi 21 dekat graf kita sama juga. Kita graf tadi kita ambil 21. Kita cari dekat sini 21. Sini 21, okey atas ni. Sama juga kita bagi kena kita punya graf. Kita punya lekuk yang kita buat tadi tu. Okey. Garis putus-putus, bagi kena lekuk, and then kita turun ke bawah. Sebenarnya saya tak terkena yang paksi yang main hijau ni sangat, dia ke dalam sikit. Okey, jadi berapa kat sini? Kita akan dapat 70. Saya dapat 1, 2, 3. Sebenarnya 73.8 sebab dia tak tepat dengan hijau tadi sebenarnya. Jadi macam itulah 73.9. 89 ataupun 74 pun masih
diterima. Cuma jangan lari besar sangat. Saya dapat 73.8 9 something. Right. Kalau tiba-tiba kita buat 75 tu, lain lah. Lari sangat dah ni. Ikut kita punya plot graph ni. Kalau maksud 75 tu salah lah. Sebab dia beza. Ataupun ni kita dapat 71, 72. Itu macam lari. Okay, itu untuk first quartile. Lagi, dia boleh minta sama ada first quartile ataupun third quartile ataupun julat antara quartile ni. Julat, kalau kita tengok ni yang kedua settle. So kalau dia minta yang ketiga pula, julat antara quartile ni. Maksud dia julat antara quartile ni, macam mana kita nak buat? Kita ambil quartile 3 tolak dengan quartile 1. Maksudnya kita kena buat dululah. Kita kena buat dulu yang garis putus-putus ni, dapat dah jumlah dia, kita tolak. Okey. Tolak dengan 93. Bukan ambil 63 dengan 21 ni. Oh, tadi kita dapat berapa 73.9. Bukan kita ambil yang kita kira darab bahagi ni. Kita ambil jawapan yang kita dah plot dekat graf kita ni. Okey, 93 cm tolak dengan 73.9 cm. Dapatlah jawapan. 93 tolak 73.9 dapat 19.1. So ini jawapan dia. Kalau diminta bukan first, julat antara quartile. Kalau lagi satu diminta median. Kalau diminta median, formula median 1.2 N. Maksud N, okey, kalau dia jadi macam ni, 1.2 N tu maksud dia apa? Maksud dia 1.2 darab N. Di tengah-tengah ni tak ada apa-apa tau. Maksud dia di tengah darab. Unknown, yang ni unknown. Unknown ni adalah huruf. Tak kisahlah dia buat N ke, dia buat P ke, dia buat K ke. Okey, kalau unknown, huruf ni maksud dia bila huruf dia bergabung dengan nombor, maksud dia darab. Contoh kan 2A. Maksud dia adalah 2 darab A. A ni dia boleh jadi apa-apa nilai sahaja. So N ni boleh jadi apa-apa nilai sahaja. Tapi untuk N dalam formula ni adalah kita kena guna. Okey, 1/2 darab N. N ni maksud dia kekerapan longgokan yang last sekali. Okey. Kat mana kita nak tengok? Sama juga. N ni adalah jumlah yang ni. Untuk formula ni lah. Untuk yang 2A tadi ni contoh untuk kita guna untuk topik yang lain. A tu boleh jadi apa-apa nilai sahaja. Tapi kalau untuk yang ni median, N ni unknown, N maksud dia kekerapan longgokan yang last sekali. 84 ni. Ni kekerapan longgokan 84. Dia akan sama dengan total kekerapan. Okey. Last sekali 84. 1/2 darab dengan 84. 1/2 darab 84 dapat 42. Okey, 42. Tak habis lagi. Sama juga kita kena plot di sini. Kita kena buat lagi di sini. Kita dapat 42. So, cari 42. 40, 41, 42. Buat sama juga. Garis putus-putus bagi kena. So, tarik ke bawah. Saya punya tak kena garis hijau di atas ni. Tapi bila garis bawah, saya kena hijau pula. So, kita dapat 80. 1, 2, 3. Saya dapat 83 point. Sebenarnya tak kena garis hijau. Dia ke sini sikit. So, 83.8 lah lebih kurang.
83.8. Okay, ikut graf lah, ikut graf masing-masing. Jadi jawapan untuk median saya adalah 83.5. 8.8. Settle. Untuk okey, dia boleh tanya soalan ni sama ada median, kuartil ataupun julat ni. So siap sedialah. So kita plot je dekat graf. Ini graf kita akan jadi macam ni. Okey, nampak ah? Alright, so settle untuk soalan ni. Soalan histogram.